Ayat 24. Muka surat 179. Ayat yang ke-24 muka surat 179 surah Al-Anfal. Surah berkaitan dengan jihad dan juga harta rampasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة
وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا انصرنا وانصر مجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba-hambamu ini sedang ingin menerima segala teguran dan nasihatmu ya Allah. Istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Itu perintah hari ini. Istajibu dengan makna ajibu, ajabah, ijabah. Istajib maknanya istijabah dengan makna ijabah. Ijabah ni kita panggil apa? Segala perintah yang diperintah oleh Allah dan Rasul itu kena terus melaksana, terus buat. Dia tak boleh tangguh-tangguh. Istijabah ni terus menerima apa yang dipanggil oleh Allah. Apa Allah panggil, apa Rasul panggil itu, kata Allah, idza da'akum, bila doa, da'a ni dia mufrad. Mufrad nak kembali kepada siapa? Idza da'a, huwa da'akum. Okey. Dalam isu bahasa, kalau dia sebut mufrad, idza da'a, ayat pertama dia kata istajibu, semua kamu orang beriman. Mana-mana orang yang beriman, yang kalau dia betul-betul beriman, dia kena istijabah, kena menyahut, menerima dakwah Allah, panggilan Allah. Idza da'akum, bila Allah panggil kamu, dia panggil itu ada tujuan. Apa tujuannya? Lima yuhyikum, dia panggil itu untuk tujuan. Lima tu untuk apa yang yuhyikum, dengan kamu menerima panggilan itu, memperelok, yuhyi, menghidupkan kamu. Yuhyi, Allah panggil itu nak suruh hidup kamu. Hidup ni macam mana? Kata ulama, yuhyi dengan makna yuslih hukum, yang memperelokkan kamu.
memperelokkan kamu. Islah, yuhyi dengan mana yuslih, mengislahkan kamu. Mengislah ni kata ulama lagi, yuslih qulubakum, yuhyikum ay yuslih qulubakum. Apa yang Allah panggil, kita kena jawab. Yang kalau kita jawab panggilan Allah itu, dia Allah boleh mengislahkan, memperelokkan hati-hati kita. Doa Allah panggil mana dalam hidup kita sekarang ni? Ni Allah panggil, wahai orang yang beriman. Kalau kita tak baca Quran, kita tak tahu Allah panggil kita untuk apa. Kita tak tahu. Yang ini salah satunya, Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul. Satu lagi, Allah panggil kita, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Kalau kita mukmin, panggilan itu kena istajibu, kena ikut, kena turuti, kena sempurnakan kerana Allah. Idza da'akum, tadi anak kata kenapa dia guna mufrad da'a, sedangkan sebelum itu lillahi walir rasul, musanna, dua. Kalau ayat begini, kalau dia guna mufrad, dia nak setiap panggilan Allah kena ikut, dan setiap panggilan rasul kena ikut. Mana setiap mana-mana satu kena ikut. Jadi kalau dia guna musanna ataupun dua, idza da'akum, idza da'awakum, dia jadi gitu. Kalau da'akum ni seorangnya lah, mana Allah dan juga Rasul, Allah ataupun Rasul. Maknanya sama ada Allah panggil kamu, Rasul panggil kamu, setiap satunya kena istajib. Dan istajib ni tak boleh seorang-seorang. Aku ni dah beriman, aku dah mukmin, anak aku tak mukmin, buat macam mana ikut dia? Jiran aku tak mukmin, ikut dia lah. Dari mana kita faham kena sama-sama? Daripada perkataan jamak istajibu, plural untuk menunjukkan kesatuan. Kita kena bila berubah, sama-sama berubah, sama-sama kembali kepada Allah. Siapa yang tak kembali kepada Allah, kena amal ma'ruf nahi munkar, supaya kita ini kuat sama-sama, berjaya sama-sama, masuk surga sama-sama, taat Allah sama-sama. Itu maksud jamak istajibu. Lillah bagi Allah. Kita nak istijabah, ayah kita panggil, mak kita panggil, istajibu, kena jawab juga, tapi kena buat lillah, kerana Allah. Kawan kita panggil, bos kita panggil, kena istajibu juga, tapi kena lillah, baru dapat pahala, baru dapat kebaikan. Sebab tu istilah lillah ini semua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadat pada Allah dan hubungan sesama manusia mesti lillahi walir rasul. Itu baru yuhyikum, mengislahkan kamu. Baik, habis itu. Kemudian, bolehkah kalau kita ni duduk ralik, duduk sibuk dengan dunia, setiap kali Allah kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita buat tak tahu je, kita buat happy kita je. Bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Tapi Allah warning, dia kata wa'lamu, kalau kamu tidak istijabah, kalau kamu tidak menyahut seruan Allah dan Rasul bila dia panggil untuk kebaikan kamu,
apa jadi kepada kamu? Mu kena tahu, kata Allah. Wa'lamu, sama dengan istajibu, plural. Kamu semua kena tahu bahawa annallaha, sesungguhnya Allah itu yahulu. Apa makna yahulu? Hala yahulu bainal mar'i wa zawji. Allah tu dia boleh helahkan bainal mar'i wa qalbihi. Bila seorang tu, al-mar'i tu tubuh semua, qalbi tu hati. Bila seorang tu al-mar'u, hati dia Allah yahul, Allah pisahkan. Kita jalan tanpa hati. Kita ikut nafsu, buat. Nak marah kita marah, nak benci kita benci, nak sombong kita sombong. Disebabkan Allah telah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hi itu wa qalbihi, qalbil mar'i, qalbihi qalbil mar'i. Maknanya hati boleh berlaku perpisahan. Bila hati dengan body berpisah, maka manusia tiada tujuan. Dia akan jalan mengikut kehendak nafsu dia. Mu kena tahu tu. Jadi untuk kamu selamat daripada hatimu terpisah dengan badanmu, kena istajibu lillahi walirrasul. Kena sahut menyahuti segala kehendak Allah bila Allah panggil untuk baiki diri kamu. Yuhyikum. Gitu. Wa annahu, sesungguhnya Allah, annahu dia tak, wa annahu sesungguhnya dia Allah, ilaihi, hanya kepada Allah sahaja, ilaihi ilallah, sesungguhnya Allah, hanya kepada Allah sahaja, tuhsyarun, kamu akan dimahsyarkan. Tuhsyarun, dekat dah kamu. Sebab apa kita kata dekat? Dia guna fi'il mudhari' qarib. Tuhsyarun, dia tak kata satuhsyarun, dia tak kata saufa tuhsyarun, dia kata tuhsyarun. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin lusa. Dekat. Dan sentiasalah kamu bersedia untuk dimahsyarkan. Baik, kalau kita mati hari ini, kita berada di lembah mahsyar, akan dibangkit bila-bila masa. Oleh sebab itu, kena tahu tu. Dari sini, dalam ayat ni, kita nampak cara Allah panggil kita dan nasihat pada kita. Strategi Allah nasihat pada hamba dia. Cuba tengok. Pertama, dia panggil. Kita boleh ambil strategi ni untuk anak, untuk orang pejabat kita, untuk orang bawahan kita. Panggil, ya ayyuhalladzina amanu labbaik Allahumma labbaik. Kita pun kata, ya Allah, hamba-Mu datang untuk dengar apa yang Kamu nak. Kata Allah, aku tengok mu ni bila aku panggil lambat mari. Ni satu sebab turun Nabi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu kok dia duduk semayang. Duduk semayang. Semayang, bukan duduk main, duduk semayang. Nabi kata, saudara, jumpa saya sekejap. Dia semayang juga. Lepas semayang, dia baru pergi. Bila dia pergi, Nabi kata, kenapa mu tak mari masa aku panggil? Dia kata, aku nak habiskan semayang. Nak habiskan semayang dua-dua tu lah. Mungkin dia habis dia. Masa dia dipanggil oleh Rasulullah tu, dia sudah semayang dah. Lepas tu pergi ke rumah, dia semayang lagi 2 rakaat. Nabi kata, mu tak bacakah ayat Allah? Ayat ni, bila Allah dan Rasul panggil untuk apa pun, untuk jihad ke, untuk berperang ke, untuk suruh apa ke, mu kena terus.
Kena jawab tu, tak boleh tangguh-tangguh. Maka turunlah ayat ni. Ini antara sebab-sebab turun. Okey. Satu nasihat Nabi dalam hadis anda jumpa dalam Ibnu Katsir, sebut dia kata, Nabi kata, perbanyakkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai sahabat, dia beritahu kepada sahabat dia lah, wahai sahabatku, perbanyakkanlah doa kepada Allah dengan doa, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia, teguhkan hati aku, sabit qalbi, teguhkanlah hatiku. Apa dia? Kata apa? Sabit qalbi ala dinik, atas cara hidup agamamu, wa ala ta'atik, dan atas taat kepada engkau. Sebab apa kena doa dengan doa ni? Nabi bagi alasan. Alasannya, dia kata, ingat hati kamu antara dua jari Allah. Dua jari Allah. Allah boleh buat gini, hilang hidayah. Buat gini, ada hidayah. Maka kamu kena doa. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang Nabi panggil dia tangguh kerana nak solat. Dah solat tu pun kena ikut. Dah ikut. Baik. Muslimin, muslimat sekalian, itu. Jadi kita kena banyak doa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit. Sebab yahulu ni, wa'lamu anna Allah yahulu, dia boleh pisah di antara bainal mar'i, di antara orang tu wa qalbihi. Bila dia pisah, tak guna kita, tak ada nilai. Yang menilai, yang bernilai manusia ialah hati. Ingat, bila Allah jadi manusia, ada nyawa, dia bekalkan 3. Pertama, pendengaran. Kedua, penglihatan. Ketiga, hati. Dia mendengar, kemudian hati yang menentukan. Tapi kalau hati berpisah dengan tubuh, hati tak berfungsi lagi. Kita tengok nak nilai dengan apa? Sebab hati dipisahkan Allah. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi Allah bila jadi manusia, dia jadikan pendengaran, jadikan penglihatan, dan jadikan hati. Tiba-tiba hati tidak bersama tubuh, maka dia tidak ada penggerak terhadap apa yang dia dengar, penentu, pembimbing, apa lagi kita kata, penentulah kepada apa yang dia dengar. Dia tak boleh pilih sebab hati dia dipisahkan. Dia nampak, dia tengok satu benda, dia tak boleh nilai sebab hati dia dipisahkan dengan tubuh dia. Waliyahzubillah. Oleh sebab itu kita kena doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Amin. Okey. Itu satu. Kita tengok cara anak sebut tadi, cara Allah nasihat, tak habis lagi. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tengok dia punya laras ayat. Sahutilah kamu untuk Allah dan untuk Rasul bila idza da'akum, bila dia panggil kamu, dan panggilan itu mesti ada tujuan, lima yuhyikum, untuk apa yang boleh memperelokkan kamu, hati kamu. Yuhyikum, yuhyi qulubakum, gitu. Tapi ingat, kalau kamu tidak bertindak dengan perintah Allah ini, Allah boleh pisahkan engkau. Wa'lamu anna Allah yahulu, dia boleh pisah dengan kau dan hati engkau. Dan besok
kamu bila dibangkit pada Allah, kamu tidak ada nilai. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Gitu. Kemudian ayat 25, wattaqu fitnatan. Takutlah. Ni perintah yang keberapa? Lepas dia panggil, istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Dua. Yang pertama, yang kedua wa'lamu annallah. Ini lepas dia panggil, dia beritahu. Yang ketiga, wattaqu fitnatan. Maknanya bila Allah panggil, ada berapa nasihat Allah kepada kita. Pertama, kena ikut apa yang Allah panggil dan Rasul panggil. Bila dia panggil untuk memperbaiki diri kamu, maka kalau kamu tak ikut, boleh jadi kamu akan dilupakan hati kamu dari sebarang perintah Allah. Nanti kalau dibangkit, kamu tidak ada gunanya. Dan yang kedua, yang ketiga, diperintah dalam masa yang sama, kamu kena bertakwa, kena takut kepada fitnah. Sebab fitnah ni tidak akan ujian. Fitnah ni ujian. La tusibanna. Asalnya tusibu kalau ditambah nun taukid pada nun akhir tu, nun taukid dia panggil. Asalnya tusibah bolehlah. Tidak menimpa. La tusibu. Kemudian ditambah nun untuk menunjukkan tidak sekali-kali menimpa hanya alladzina zalamu, orang-orang yang melakukan kezaliman, minkum khasah, daripada kamu sahaja. Maknanya musibah ni bila datang, dia tak kena orang jahat je, dia kena semua. Lepas tu nak macam mana? Orang yang baik ni jangan rasa selamat. Untuk selamatkan orang yang baik kena selamatkan orang yang zalim. Gitu. Kalau kita happy dengan baik kita, bila Allah datang musibah, kita kena. Tetapi kalau kita usaha amal ma'ruf nahi munkar untuk selamat orang zalim, walaupun dia buat zalim, Allah tangguh musibah. Allah tangguh musibah. Tidak akan ditimpa musibah. Ini dalam ayat lain. Ayat mana? Tidak akan Allah datang musibah kepada mana-mana kaum selagi mana umat dia duduk istighfar kepada Allah. Selagi mana ada dalam kampung itu istighfar pada Allah. Istighfar ni bukan makna untuk dia dan kaum dia. Maknanya istighfar ini dengan makna amal ma'ruf nahi munkar. Selain daripada dia buat baik, kita boleh rujuk surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita boleh rujuk ayat 100 apa tu? Wal takum kuntum khaira ummatin. Itu ayat Allahumma salli ke surat berikut. Ada dua tu lah, lebih kurang tu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini. Jadi 3 perintah. Yang keempat, wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ketahuilah kamu semua umat Islam, orang-orang yang beriman seluruhnya, bahawa Allah itu keras azabnya. Berapa dah? 4. Okey. Wadkuru, ayat berikut, ayat 26, panggilan yang kelima ataupun perkara yang kelima setelah kita dipanggil Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, dan ingatlah kamu antum, ketika mana kamu semua qalil, ay qalilun, maknanya qalilul adad, qalilul quwwah. Itu makna.
tanwin, qalilul adad, sedikit bilangan, qalilul quwwah, sedikit kekuatan, mustad'afun, kamu dalam masa yang sama di mustad'af, isim maf'ul. Dari sudut kalimah mustad'af isim maf'ul, kamu dilemahkan. Mustad'af ni orang yang dilemahkan, orang yang dipandang lemah, dia panggil mustad'afun. Mustad'afun, bukan dia lemah, dia dah kuat macam orang lain, tapi orang pandang dia lemah kerana bilangannya sedikit, kerana kekuatannya tak ada, kerana miskin. Dari satu sudut lain, body apa sama je orang miskin dengan orang kaya. Bahkan kadang-kadang orang miskin tu kuat lagi dengan orang kaya dari sudut tubuh badan. Tapi digelar mustad'afin kerana dia tak ada kuasa, kerana dia tak ada duit, kerana dia kekurangan-kekurangan. Disebut mustad'afun ataupun mustad'afin, orang yang dipandang lemah fil ardi, di bumi ini. Kan? Tapi mustad'af, orang yang dipandang lemah ini, akhirnya Allah kata Allah akan bantu kalau mereka bantu Allah. Takhafun, terus kamu takut. Takhafun, sebab apa kamu dipandang lemah, merasa lemah? Sebab kamu takut ayyatakhattafakumun nas. Yatakhattaf, membenci, membiar. Khatafa, memetik, mengambil, ataupun dihinakan oleh orang ramai, annas, orang ramai. Baik, yatakhattaf disebut sini mencolek, menyambar kali, petik. Khatafa ni macam kita ketik, ambil buah daripada pokok. Jadi orang akan mengambil, mencuri kamu kerana kamu mustad'afun. Sekarang ni kalau kita orang lemah, kita banyak pegang ke orang. Dah, bila umat Melayu yang lemah, dia bergantung ke orang. Yatakhattafakumun nas. Sekarang ni, dulu orang Melayu hebat, dalam politik hebat, orang tak boleh sentuh. Sekarang ni parti-parti hak tidak Melayu pun dah pakat yatakhattaf, pakat petik, nak tarik masing-masing. Kalau kita tengok di sudut tu, bahaya. Kalau mustad'afun ni, mustad'afun ni tak cukup kuat. Sebab apa? Sebab tak bersatu. Kita dah lah tak berapa banyak, tak satu pula, akan dipetik-petikkan oleh orang. Manusia ni, walaupun dia baik, bila dia terdesak, ada orang panggil untuk tujuan-tujuan untuk menjadi kuat, dia join je. Ini wa'lamu wadhkuru id antum qalil mustad'afun fil ardin. Kena tahu pertama, sikit, mustad'af. Tiga, takhafuna yatakhattafakumun nas. Masa tiga keadaan ni, qalil, mustad'afuna fil ardi, takhafuna yatakhattafakumun nas. Nak buat macam mana? Sekarang ni umat kita qalil, tak kuat dah Melayu, kan? Mustad'afun, dipandang rendah oleh bangsa-bangsa lain. Takhafuna yatakhattafakumun nas. Dalam masa yang sama, kita takut orang lain menguasai kita, mengutik kita. Nak buat macam mana? Ambil ayat awal lagi. Ambil ayat awal lagi. Ambil ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah boleh islahkan lagi kita. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa zawji. Allah boleh pindahkan hati-hati orang jahat jadi baik, orang baik jadi jahat, kalau tidak istijabah.
Oleh sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena doa. Tapi dalam masa sama ada orang yang sedang berdoa, memanggil kita untuk tidak sebut walaupun Allahu Akbar. Ada, jangan sebut Allahu Akbar, nanti orang bukan Islam tak suka. Ya Allah, Allahu Akbar ni bukan untuk orang Islam, untuk semua. Kan? Dia utus, tiba-tiba kita sebagai amal ma'ruf nahi munkar dakwah ni nak sebut Allahu Akbar, tidak benar. Itu satu kesalahan yang apa nak kata, satu kesalahan besar lah. Bukan hikmah dakwah lah itu. Satu sebab pertama, kita negara Islam sebagai agama rasmi, agama persekutuan. Kita Islam kena, orang lain nak ikut tak nak ikut tu terserah pada dia. Dalam kita memperjuangkan Palestin, kita kena jaga nilai-nilai perjuangan asal. Jangan kita tidak kembali pada, kita tak sebut Allahu Akbar, mana kita tak kembali pada Allah, kembali kepada diri kita. Kan? Sebab perjuangan itu untuk mengagungkan Allah. Itu kesalahan yang saya nampak kalau berlaku dalam masyarakat kita tu, dalam begitu. Baik, dan juga kami daripada pihak satu ulama Malaysia menentang keras, menentang cara yang buat nak tolong agama tapi tidak sebut benda-benda yang melibatkan agama. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok ayat ni. Macam mana nak dapat awakum wa ayyadakum wa razaqakum? Nak dapat tiga ni kena buat apa? Kena istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhibbukum wa'lamu anna Allah yahulu. Ini penting. Sebab penting? Sebab orang tu kalau kita terima panggilan Allah, hati orang ni antara dua jari Allah je. Dia boleh pusing jadi baik, pusing jadi buruk. Maka dengan sebab semua orang Islam bersatu, sahut panggilan Allah, orang yang suatu ketika dia tak suka dengan Allahu Akbar, dengan sebab kita istiqamah dengan Allahu Akbar, walau dalam keadaan apa pun dia akan diubah hatinya. Tapi kalau hati kita, kalau kita benda yang simple pun kita tak boleh nak sebut, Allahu Akbar pun tak boleh nak sebut, macam mana Allah nak balikkan hati? Kita takut hati kita dibalikkan kepada benda yang buruk. Yang ni kena faham. Sebab gini, uzkuru ni kena ingat balik. Kamu lupa tu, semasa kamu sikit dalam perang Badar, sikit perang Uhud, sikit perang Ahzab, sedikit qalil, dalam masa yang sama mustad'afun, kamu dipandang lemah, dan dalam masa sama takhafuna ayyatakhattaf an-nas, kamu takut orang kafir akan kutip kamu, bunuh sampai mati habis, kamu takut. Ataupun orang kafir beli kamu macam ashabul kahfi, nak selamat ikut agama asal, tak nak selamat kamu akan dibunuh. Tak ikut agama asal kamu dibunuh. Dia tak khattaf, akan dikutip kamu. Dengan sebab itu ingat hal ni, masa kamu sedikit, masa kamu lemah, masa kamu takut dibunuh oleh orang-orang kafir, fa'awakum, lalu maka Allah menolong kamu. Awal ni beri apa dia? Awal. Kalau awal dengan makwa, apa makwa? Fama'wakumul jannah, fama'wahum, tempat tinggal, kan? Awal dia tempatkan kamu, dia letak kamu tempat baik. Fa'awakum, Allah menempatkan kamu tempat yang selesa, di Badar, di Uhud, kemudian dibuat parit dalam perang Ahzab, kan? Itu awakum.
Dan bukan sekadar awakum wa ayyadakum, Allah kuatkan kamu binasrihi, dengan bantuan Allah sendiri. Bukan setakat itu sahaja, wa razaqakum, dalam masa kamu tak ada makanan, Allah rezekikan kamu minat tayyibat. Apa tujuan Allah bantu kamu? La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu taat. Tashkurun dengan makna taat. Taat ni maknanya istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kena kembali kepada ayat tu sentiasa. Allahu akbar. Ayat berikut tak berhenti gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, diulang panggil, la takhunullaha war rasul, jangan kamu khianat kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu khianat pada Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum, pada waktu itu kamu mengkhianati amanah kamu, wa antum ta'lamun, masa itu pun kamu tahu. Ini kalau kita tidak istajibu lillahi walil rasul, maknanya kita telah mengkhianati Allah dan Rasul. Kalau kita mengkhianati Allah dan Rasul, maknanya kita pada waktu itu wa takhunu amanatikum, kamu telah mengkhianati amanah kamu. Apa makna khana? Khana yakhunu khianah. Bahasa kita tu khana yakhunu khianah, mengkhianati. Apa makna khianat? Allah suruh semayang, tak semayang, khianat. Amanah Allah, amanah Allah kepada kita. Bila Allah beri amanah ni? Masa dalam ruh dulu, salah satunya. Kita dah bersyahadah, berjanji, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Itu wa antum wa'lamu annama, ketahuilah kamu sesungguhnya harta kamu, wa auladakum, dan anak-anak kamu ataupun pengikut-pengikut kamu, fitnah, ujian, wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah, ia memiliki, indahu tu dia memiliki, kita terjemah, ajrun, ganjaran pahala yang besar. Ni kalau kita nak detail lagi banyak ni. Jadi anda nampak, kalau kita nak berhenti ya ayyuhalladzina amanu satu pertemuan sampai ayat 26 pun okey, sebab ya ayyuhalladzina amanu ayat 27 tu dia start ya ayyuhalladzina amanu, tapi anda nampak masih lagi ada kaitan dengan ayat sebelum. Sebab tu sama ada kita nak kumpulkan isu ayat 24 sampai 26 saja, tak termasuk 27 isu lain, 27-28 isu lain, ataupun kita nak cantumkan dua-dua itu sekali. Jadi untuk ayat 27-28 ni anda tangguh dulu untuk tafsirnya, kita berhenti setakat hari ini. Setakat 26, 27 tu kita tahu secara umum, kita nak detail sikit sebab ni penting. Makna khianat ni apa? Makna wa'lamu annam amwalukum wa auladukum fitnah ni apa? Apa hubungan dengan khianat, dengan anak, dengan harta? Itu penting. Jadi perlu mendetailkan lagi. Jadi untuk detailkan itu kita perlu masa. Jadi insya-Allah ingatkan anak, kita kena ulang sedikit ayat yang ke-27 28 sebelum kita masuk ayat 29 30. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita ketemu di minggu depan insyaallah di sini. Tuan-tuan bila baca ayat 24, 26 ni, baca dengan tadabbur, dengan renung ulang banyak kali. Kalau boleh hafal ayat ni
Sebab ini macam peringatan yang begitu besar kepada kita, kepada umat ni, kepada umat kita, supaya kita tidak meninggalkan Allah dan Rasul dalam semua keadaan. Sebab Allah dan Rasul sifat dia islah, yuhyi. Yang paling besar fokus pada idza da'akum lima yuha. Perkataan lima yuhyi ni banyak pandangan. Yang kedua, kita kena ingat bahawa fitnah ujian itu tidak menimpa orang yang jahat saja, kalau orang yang baik tidak buat kerja. Yang ketiga, ingat Allah menolong dan memberi rezeki kepada orang yang lemah, yang boleh beri kekuatan, dengan syarat ikut Allah dan Rasul.